happened, how that generation respond for that challenge, maka sejarah akan jadi ibrah, menjambatani antara yang lepas dengan hari ini. Allah mendidik kita bahawasanya sejarah, history is not about them. History is about us. How you read determine what you will gain. How do you see determine what you will get. Di IKIM FM setiap Isnin 5 suku petang, saya perjuangkan surah Yusuf dengan kekuatan bahasa Arab yang saya belajar 4 tahun di UAE. Ternyata kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam bukan kisah cinta semata-mata. Mana mungkin 14 ayat membabitkan Zulaikha cuba menggoda Yusuf. Maka ramai menjadikan 14 ayat daripada 114 ayat dan dibuatnya generalisasi itu surah cinta. Ini bukan surah cinta. Ini surah untuk menenangkan perasaan anda bila berhadapan dengan macam-macam dugaan. Sebab itu Al-Imam Ibn Mas'ud mengatakan sebelum membaca surah Yusuf, Allah akan menenangkannya dari sebarang keresahan dan kegusaran. Sebab itu saudara-saudari, ancaman besar kepada umat Islam di tanah Melayu, umat Islam di Malaysia adalah mereka menganggap bahasa Arab ini hanyalah suatu kemahiran yang wajar dikuasai oleh mereka yang ada kemampuan. Padahal dengan bahasa Arab inilah saudara akan mendekati khazanah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Ternyata 114 ayat itu adalah kisah mengenai pejuang yang bernama Nabi Allah Yusuf yang diuji dengan pelbagai ketentuan Tuhan yang tak mampu logik manusia memikirkan. Mana mungkin seorang Nabi diuji dengan sehebat itu, dihumban ke dalam telaga buruk jauh daripada pandangan manusia oleh adik-beradik sendiri, kemudian ditemui oleh para pedagang dan dijual dengan harga yang sangat murah padahal dia anak Nabi. Kemudian ditakdirkan dibeli oleh Menteri Kewangan Mesir, hidup senang dalam istana, tapi digoda oleh Zulaikha. Kemudian dipenjarakan bid'ah sinin, hampir 10 tahun lebih. Kemudian mentadbirkan mimpi raja dan menjadilah dia Menteri Kewangan Mesir. Kemudian sepanjang peristiwa ini sebenarnya kisah mengenai dakwah, bukan kisah cinta. Ini kisah dakwah. Dan saya difahamkan tajuk malam ini Al-Fatih untuk Dami. Saudara-saudari, ambil satu contoh. Kalau anda amati, kenapa Allah tidak menyebut Zulaikha? Kita dia pernah pandai buat nama Zulaikha. Allah hanya menyebut Imra'atul Aziz, isteri kepada seorang menteri. Kenapa ya? Seorang yang sudah bersuami, suami pula seorang yang berjawatan tinggi. Anda perhatikan ayat yang berbunyi وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ كَلَمَ عَلَى اللَّهِ. Perhatikan satu persatu. Ini bukan cerita Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf. Ini cerita bagaimana untuk mendekati zina dan menjauhi zina. Berapa ramai manusia bila tidak membaca ayat ini, mereka terjerat dalam perangkap zina. Bermula daripada wangi-wangian, bau-bauan, tidak menutup aurat. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, mahu bersama dengannya tanpa pihak ketiga. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, mari kemari Yusuf, mari kemari. SMS dikirimkan kepadanya. Dan Nabi Yusuf menunjukkan karakter seorang pemuda yang menjauhi zina. Saudara-saudari, baca lagi mengenai bagaimana beliau mentadbirkan mimpi di dalam penjara. Nabi Yusuf tidak begitu mudah menunaikan permintaan dua orang banduan yang meminta untuk ditadbirkan mimpi. Nabi Yusuf seorang pendakwah, dia bijak. Dia menggunakan ketampanan fizikal yang Allah berikan kepadanya untuk Islam. Sebagaimana Mus'ab bin Umair menggunakan kelebihan ketampanannya untuk mengislamkan Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ziarah makam syuhada Mu'tah tadi yang bernama salah seorangnya Asy-Syahid As-Sahabi Al-Jalil
Zaid bin Harithah kalau tidak silap. Atau mungkin saya silap, yang telah Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Dan Nabi Allah Yusuf menunjukkan kepada kita satu pelajaran besar. Di mana-mana sahaja anda kena berdakwah. Kerana Nabi Allah Yusuf AS dalam penjara. Dalam penjara ni adik-adik. Artinya kamu berada di tempat yang mana kamu paling stres. Seseorang kita nak nilai dia punya perangai sebenar adalah ketika dia ditimpa susah. Ketika flight diumumkan delay, tengok respon dia. Ketika naik kereta dihon oleh masyarakat Mesir. Saya belajar di Tontor 2 tahun, selama 2 tahun pada 2002, dan kembali ke Mesir pada minggu lepas, pada 3-4 hari lepas. Walaupun perubahan politik berlaku pada Mesir, tetapi Mesir adalah Mesir. Menekan hon adalah suatu bentuk ketenangan. Mereka tak pernah berubah di jalan raya. Barang siapa boleh membawa kereta di Mesir, artinya dia layak berada di Formula 1 di Malaysia. Sebab itu adik-adik, Amru Khalid, seorang pemikir Mesir yang pekat gila Ami dia. Sampai macam Erdogan lah, pekat gila Turki sampai tak pernah cakap Inggeris. Kita pun payah nak faham. Maka bila saya baca tulisannya, beliau mengamati bagaimana daripada 11 ayat kalau tidak silap, bagaimana Yusuf alaihissalam cuba mentadbirkan mimpi 2 orang banduan. Di situ tersembunyi 15 teknik berdakwah. Subhanallah. Masalahnya baca tapi tak faham. Bermula daripada panggilan. Nabi Yusuf tidak memanggil 2 orang banduan yang baru dikenali dengan panggilan, wahai penyedia arak kepada raja. Jangan panggil begitu pada madu dengan panggilan-panggilan kurang ajar. Kita nak sebar risalah, orang tu tengah kapal. Oi, baca risalah, neraka kalau kau tak baca. Oh, itu contoh. Seorang mad'u, seorang da'i mesti bersangka baik. Hit the sin, not the sinner. Maka Nabi Yusuf memanggil, ya sahibayis sijin, wahai sahabatku yang sepenjara. Kemudian perhatikan bagaimana orang panggil dalam ilmu neurolinguistic programming, NLP, bagaimana Yusuf membina repo. Di mana sebelum dia nak cakap, dia kena bina suatu keadaan di mana mad'u boleh mempercayai beliau. Beliau mengatakan, kamu mahu aku takbirkan mimpi korang? Baik, usahkan mimpi korang. Makanan nak datang kejap lagi pun, pegawai penjara bawa datang kejap lagi pun, aku boleh habaq pada korang, aku makanan tu. Sebab menu penjara berbeza-beza. Yusuf boleh menempat takbir, memberitahu. This is how he built the report. Kemudian Nabi Yusuf, kamu tengok, dia tidak terus mentakbirkan mimpi. Korang mimpi apa? Okey, seorang mimpi dia bawa roti, makanan, kemudian dipatuk oleh burung. Seorang lagi bermimpi memerah anggur untuk arak kepada raja. Nabi Yusuf tidak terus menunaikan harapan mad'unya itu. Menurut analisa saya, takbir mimpi ini bermaksud dia tidak terus jump to the topic. Dia bijak. Sebab kalau dia takbir mimpi terus, entah-entah banduan itu lepas, tak ada keinginan pun nak dekati Islam. Sebab itu macam mana dia memasukkan dia punya mesej tauhid, sehingga 3 ayat merakamkan seninya Nabi Yusuf memasukkan mesej tauhid, kemudian baru ditakbirkan mimpi. Malam ni Al-Fatih, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saudara-saudari baca sendiri. Download saja kuliah saya di Kim FM. Mudah-mudahan kalian mendapat manfaat. Malam ni kita nak bincang ibrah Al-Fatih kepada da'i. Dan malam ini saudara-saudari akan berkenalan dengan satu negara yang bernama Turki. Dahulu pusat pentadbiran kerajaan Byzantine namanya Konstantinopel. Hari ini namanya Istanbul. Aku datang. Apa yang kalian akan saksikan bila membaca kisah Muhammad Al-Fatih? Saya berharap ini bukanlah kali pertama anda mendengar nama Al-Fatih. Kalau kali pertama pun biarlah. Mudah-mudahan selepas ini ramai
has friends. Muhammad Al-Fatih. Kenapa adik-adik kota Konstantinopel mendapat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini soal dakwah. Jangan berjiwa kerdil. Jangan hanya Islam di tanah Arab saja. Islam mesti sampai ke Eropah. Pengalaman saya pergi ke UK. Pengalaman saya pergi ke Dublin, ke Ireland. Wa raja'tu ila Misra, dan saya kembali ke Mesir. Saya merasai sendiri di jalan raya ada Islam pada orang bukan Islam. Wa raja'tu ila Misra. Saya melihat orang Islam di jalan raya Mesir tak ada Islam. Perubahan politik sudah berlaku, tetapi Mesir adalah Mesir. Sekurang-kurangnya rakyat Mesir sudah memulakan langkah pertama menuju perubahan, menyelamatkan Mesir 30 tahun daripada sekarang. Mesir sudah nazak, adik-adik. Kesannya boleh anda lihat sahaja di jalan raya. Atau lebih hari daripada anak. Anda tak pastilah Jordan macam mana, sebab anak tak lama di Jordan pun, baru pertama kali sampai. Tapi anak sangat kagum dengan Jordan ni. Dia melahirkan ramai para ulama kontemporari untuk tanah air. Just name it. Marwan Bukhari dan sebagainya. Ini nama-nama besar, insya-Allah, yang kesetanding dengan Asri Zainal Abidin, Asri Zal Jamiyah, yang kesetanding dengan Langit Ilahi. Adik-adik yang saya hormati sekalian, ini adalah kisah benar mengenai pembukaan Konstantinopel yang berlaku pada 1453. Ia adalah peristiwa yang telah membenarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bicara Nabi sentiasa benar, meskipun mengambil masa untuk terbukti kebenaran itu. Ada orang membenarkan sabda Nabi dengan saintifik punya proof. Ada orang membenarkan sabda Nabi hanya dengan kesungguhan sahaja. Saya pergi ke Mu'tah, saya menyaksikan, saya merasai sendiri bagaimana di situ langit membantu 3,000 para sahabat berdepan dengan 200,000 tentera musyrikin daripada Rom ataupun Konstantinopel. Bagaimana logik akal boleh menerima 3,000 bertempur dengan 200,000 dan 200,000 pulang dengan penuh kegerunan kepada tentera Islam selepas gugurnya 3 sahabat. Meskipun negara umat Islam ini saya lihat tidaklah semaju negara-negara seperti UK dan sebagainya, tetapi kalian ada khazanah yang tak ada di negara UK, Manchester United dan sebagainya. Di Ireland tak ada. Ada makam Nabi kat sana? Tak ada. Kalian terlalu banyak bangunan, binaan, makam, tamadun yang masih kekal hingga hari ini. Allah kekalkan untuk ingatkan kepada kita bahawasanya hanya manusia yang beriman sahaja akan benar-benar memerintah dunia Allah anugerahkan padanya. Anda pergi ke Laut Mati, Anda boleh terapung di situ, kan? Allah yang sama mengapungkan jasad Fir'aun. Sampai Allah mengapungkan jasadnya, mengekalkan jasadnya, mengekalkan Laut Mati, mengekalkan beberapa tamadun bersejarah supaya kita beringat bahawasanya cerita-cerita yang berlaku pada waktu lampau sentiasa berulang. إذا قال لوطا لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. Benda ini berulang. Manusia yang berada di sini seharusnya ambil pelajaran. Bagaimana ja'ala safilaha 'aliyaha, 'aliyaha safilaha. Allah terbalikkan muka bumi ini sebagai balasan. Bila pergi ke Medan Mu'tah, saudara-saudari, walaupun negara ini, negara-negara Arab ini tidaklah semaju Europe, tetapi tamadun negara yang kuat membaca itu, meskipun mereka maju, tapi berapa ramai yang bahagia? Tak semua orang bahagia.
Sebab itu ini adalah kisah yang bagi saya kombinasi keseimbangan antara spiritual, intellectual dan emosional. Sebagai seorang mahasiswa, saya mengharapkan saudara-saudari membuat persiapan 4 tahun mencakupi 3 perkara ini. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Yang pertama, persiapan spiritual. Persiapan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persiapan untuk memberikan jalan keluar kepada muskilah masalah umat pada hari ini, sehingga keimanan anda mendapat respon daripada langit. Wazidnahum hudan, kami turunkan petunjuk jalan keluar kepada Ashabul Kahfi. Mereka tak tahu nak lari mana lagi. Selepas Dakyanus dan seluruhnya mengejar dan mencari mereka, Allah lorongkan gua. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Bagi kita gua tu sempit. Apa benda ada dalam tu? What the hell? Dalam bahasa barat. Benda tu. Apa kejahadahnya pergi ke gua? Tetapi bagi orang yang celik mata hatinya, dia akan dapat keterangan. Allah memberikan petunjuk kepadanya. Siapa tahu dalam gua tu Allah akan tunjukkan kepada kamu macam mana Allah menangkan agama ni. Mereka tidur sehari dua je mereka rasa. Walhal mereka tidur 300 tahun. Allah ada cara yang paling kreatif. Allah ada cara yang tersendiri. Allah always move in the mysterious way. Bagaimana untuk menangkan agama ni? Sebab itu Ashabul Kahfi, Allah belikan jalan keluar kepada orang yang menghadapi masalah kejiwaan. Hidayah daripada Allah dalam bentuk ketenangan dengan membaca Al-Quran. Dalam masalah-masalah intelektual, strategi peperangan, ilham Allah kepada para alim ulama. Ittaqu firasatal mu'min. Ulama-ulama yang bersih hatinya kadang-kadang diberikan ilham seperti Syekh Hafiz Salamah ketika berdepan dengan kebuntuan untuk memecahkan tembok Barliv Israel. Dia memberikan ilham. We can destroy this barrier dengan air. Setengah para ulama diberikan ilham bagaimana untuk keluarkan kekusutan, bagaimana nak membuka kota terkebal di dunia ini. Warabatna ala qulubihim. Ini bukan kisah seorang individu yang bernama Mehmet. Ini kisah ikatan hati antara Mehmet dengan ulama, antara Mehmet dengan komandonya, antara Mehmet dengan senior juniornya. Ini cerita kerja sepasukan, antara cerita inspirasi terbaik untuk anda. Apa yang penting? Kerjasama. Apabila kalian melihat Konstantinopel, bagi saya Konstantinopel adalah vision seorang da'i. Anda mesti berjiwa besar. Jangan hanya Islam untuk orang Islam. You need to prepare macam mana nak mengislamkan non-Muslim di Malaysia. Kalau di dalam ucapan-ucapan anda ketika belajar di Jordan ini tak berjinak dengan Nihauma Manakam, Kosgildinis dalam bahasa Turki, yang kita tahu nak cakap hanyalah Zayyad dan sebagainya Ammi punya bahasa, rugi. Kerana Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel, menawan hati penduduknya dahulu. Ini terbukti pada press statement yang dibuat oleh Grand Duke Notoras dan Pederi Gennadios. Mereka melafazkan satu kata-kata press statement. Bayangkan press statement itu diungkapkan menjelang kepungan ke atas Konstantinopel. Pendek kata statement itu dibuat sebelum penamaan calon Pilihan Raya Umum. Di mana Pederi mengatakan, Pederi Ortodoks mengatakan, kami mahu yang berserban itu datang mentadbir kami. Instead of this Catholic came to me with this topi panjang. Kenapa Ortodoks begitu marah kepada Rom? Kenapa Ortodoks begitu marah kepada Crusaders? Kenapa Ortodoks tak boleh terima kedatangan Katolik dan tak boleh menerima kesanggupan seorang maharaja mereka menerima bantuan daripada Ortodoks, daripada Katolik untuk berdepan dengan Mehmet? Saudara-saudari baca sendiri 1204 Masihi.
29 kepungan sebelum Mehmed, ada satu kepungan berjaya ke atas Konstantinopel. Berlaku pada 1204 Masihi, tetapi dengan sangat gangster dan brutal. Mereka memasuki melalui tembok laut Golden Horn. Bagi saya, saudara-saudari, yang pertama, sebelum nak melihat Islam itu tertegak di negara anda, tegakkan dulu Islam dalam diri anda. Dengan bentuk anda menunjukkan kesungguhan untuk menguasai bahasa-bahasa non-Muslim. Kemudian, anda mesti ada vision yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan surah Yusuf dengan vision yang besar. Inni ra'aitu fil manami inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Allah Ya'qub tidak mentakbirkan mimpi ini kepada anaknya. Dia terus kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Sebenarnya seluruh cerita Nabi Allah Yusuf dalam surah Yusuf yang disusun dengan sangat cantik, satu-satunya Nabi yang dicerita dengan A sampai Z dengan detail dalam satu surah. Inilah dia. Semua cerita-cerita itu, semua plot-plot kronologi membabitkan 21 orang watak, membabitkan 8 plot penting di 8 buah tempat. Kesemua ini adalah cerita bagaimana vision ini tercapai. Di mana 11 orang adik-beradiknya akhirnya akan sujud kepadanya bersama dengan bulan dan matahari, ibunya dan ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ini dirakamkan di dalam Al-Quran di hujung-hujung surah Yusuf. Dan Allah akhiri surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kalau kita baca sejarah, di manakah JWW Bush dibunuh? Apa pelajaran kamu dapat? Apa yang menghubungkan JWW Bush itu dengan kamu? Bilakah Melaka dilanggar oleh Portugal? Kenapakah Melaka dilanggar oleh Portugal? First, rempah ratus. B, faktor strategi. C, tak tengok dah. D, tak tengok dah sebab hafal. Faktor strategi. Bila kita menghafal sejarah, apa benda kita dapat? Lecturer sejarah lalu dah muak. Sebab itu, bila baca sejarah, mesti membaca dengan kacamata ibrah. Why? Jangan duduk debat benda tak penting. Allah tak tunjukkan bagaimana keadaan Mesir. Benarkah Mesir menjadi sebagaimana diramalkan oleh Nabi Yusuf ketika di penjara? Mentadbirkan mimpi raja 7 tahun kemarau, didahului dengan 7 tahun yang penuh menikmatkan. Allah tak bagi tahu dalam satu ayat pun Mesir menjadi seperti itukah? Tetapi Allah hanya menyebut, Allah sebut benda yang tak pernah diduga oleh pembaca Al-Quran. Allah tak sebut pun nasib Mesir. Dan Allah tak sebut pun masuk Islam ke seluruh penduduk Mesir dengan kenabian Nabi Yusuf sebagai menteri kewangan. Tetapi Allah detail dengan sangat detail. Allah falamma jahazahum bijihazim. Macam mana akhlak Nabi Yusuf, seninya dia nak menegur adik-beradiknya. Sampai adik-beradik yang terpaksa datang Mesir 4 kali, 5 kali. Sebab modul yang direncana oleh Allah melalui Nabi Yusuf. Dzalika kidna li Yusuf. Demikian kami mengatur modul ini kepada Nabi Allah Yusuf supaya dia boleh menegur dengan teguran yang paling efektif kepada mad'unya, iaitu adik-beradiknya sendiri. Adik-adik, Konstantinopel adalah satu vision. Kalian mesti mempunyai vision yang besar dan vision untuk diri sendiri. Orang yang ada vision, dia sentiasa tidak mampu lena tidur malam. Golden dream adalah bukan perkara yang kamu lihat pada waktu malam kamu tidur. Dream is not what you see in your sleep. Dream is what make you can't sleep. Sebab itu orang yang mempunyai vision, dia sentiasa berjalan cepat kerana dia gairah nak kejar sesuatu. Orang Jepun berjalan cepat bukan kerana lambat datang ke kuliah. Orang Jepun berjalan cepat sebab dia ada benda dalam kepala otak dia nak kejar. Orang yang berada di padang bola sepak, pernahkah kamu saksikan Cristiano Ronaldo ke Messi ke ataupun saya yang bergedik di padang bola? Begini contohnya. Dia tak ada tujuan. Mana ada? Tidak ada pemain bola sepak seorang pun kecuali mereka akan berlari ke sana sini kerana ada benda yang dikejar dan ada benda yang mengejar. Dia ada benda yang dikejar dan ada benda yang mengejar. Maka berlari-larilah dia. Ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashyatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah mengatakan tidak pernah kulihat seorang manusia paling cepat berjalan kecuali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak perkara umat di dalam kepalanya. Saya harap sejam daripada sekarang anda keluar daripada dewan ini, anda akan berjalan dengan sangat cepat. Dan kalau berjalan gedi, artinya kita tidak ada vision yang serius. Buat apa duduk di Jordan ini? Saya dulu tahu bahawasanya duduk UAE, saya belajar di Azhar Tonton hanya 2 tahun. Kemudian saya membuat keputusan besar dalam hidup, iaitu tidak meneruskan pengajian. Saya balik ke Malaysia dan sambung belajar di UAE. Saya belajar satu perkara, kalau saya hanya belajar bahasa Arab, saya hanya lengkap dari sudut intelektual. Tetapi saya buat satu vision, I need to lead bahasa Arab punya society. Kerana ilmu dalam kelas dengan ilmu di luar kelas berbeza. Anda belajar bahasa Arab dengan anda memimpin persatuan bahasa Arab, berbeza apa yang anda dapat. Orang yang pernah memimpin persatuan, lead 10 orang paling kurang, cerita Al-Fatih ni dekat sangat dengan dirinya. Tapi orang yang dia asyik main Angry Bird, duduk dalam bilik tak nak bercampur dengan orang, sebagaimana aku dulu ditonton. Duduk kat Kobri Kohafah, duduk kat Curug Kampung mana tak ada abang-abang sini pula suka isap rokok. Tak nak bercampur dengan orang, duduk dalam bilik. Lepas tu duduk jiwa. Maka kamu adalah mahasiswa yang tidak lengkap dari aspek yang saya sebut tadi. PIES, physically, intellectually, emotionally and spiritually. Pulanglah ke tanah air dengan keupayaan PIES. Ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffatan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Walakin inziru antum. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Anda tafaqquh fid din untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada umat. Bukan belajar untuk sekeping ijazah. Anda belajar tafaqquh fiddin untuk memberikan peringatan kepada umat sampai tahap cara anda menyampaikan itu, psikologi anda menyampaikan itu, cara anda present apa yang anda mahu sampaikan, menyebabkan la'allahum yahdharun. Mereka bukan setakat dengar saja, tapi berkesan. Mereka berhati-hati dan bertakwa. Berapa ramai penceramah berceramah di tanah air kita, motivasi sana, motivasi sini, sedar kesedaran, menangis-nangis. Tetapi perubahan hanya 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan, and then what's next? Mereka kembali mencari motivator. Motivasikan saya, ajari aku Anwazir. Terpinga-pinga sister, sebab tak tahu lagu ni. Alhamdulillah. Ini tanda anda Jordan. Adik-adik, kita sudah setengah jam berlalu ni. Saya tak masuk tajuk lagi ni. Tolong selamatkan saya. Masa terbatas dan izinkan saya untuk membentangkan cerita Al-Fatih dengan cara saya. Maknanya, saudara-saudari, saya akan lebih banyak sharing dari kaca sudut mata seorang da'i sebagaimana diamanahkan kepada saya. The rest of my life, the rest of the stories, hopefully all of you boleh baca secara internet ada kan? Baca lah. Buku saya pun boleh dibeli secara e-book online, PDF format. Maafkan saya, buku dah habis adik-adik. Saya bawa sampai lebih muatan, sampai Ajib Air tu berat sebelah. Kerana buku-buku yang saya bawa. Dan ternyata semua buku tu dah habis di Kaherang. Tak sempat sampai Skandaria pun. DVD pengembaraan saya menjejak Al-Fatih di Turki pun sudah habis. Maafkan saya adik-adik. Sebab itu cukuplah malam ini saudara-saudari mendengar dengan redha. Bila saya pergi ke Turki, saya membuat beberapa kesimpulan penting. Janganlah pergi ke Turki dengan version Istanbul aku datang. Cari rumah sewa, gedik-gedik kat Hagia Sophia. Apa benda tu? Ini bumi sejarah. Jordan bumi sejarah. Mesir bumi sejarah. Allah Ta'ala kadang-kadang kena kekalkan sesuatu tu bagi mengingatkan kita sejarahnya akan berulang. Allah kekalkan jasad Fir'aun. Allah kekalkan laut mati. Allah kekalkan banyak perkara supaya kita beringat. Sebab laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisaili. Pada cerita Yusuf dan adik-beradik itu ada ayat. Ayat ni artinya apa? Tanda.
Bila kamu drive kereta, kamu buat 160 km sejam. Tiba-tiba ada tanda, signboard kata kurangkan laju. Kamu tak peduli apa. Bawa je laju juga. Pak drive tak mesti ya. Pak drive kat sini ada saja polis tunggu. Tadi pun hampir-hampir dah. Ada saja polis tunggu di ujung jalan tu untuk saman. Tiba-tiba kamu nampak di seberang jalan yang bertentangan ada kereta bagi lampu di belakang waktu tengah hari. Agak-agaknya kenapa? Roadblock. Ada roadblock lah tu. Daripada 160, hanya kerana tanda lampu itu kamu bawa 60 je. Daripada tak pakai tali keledar, kamu tarik-tarik tali keledar tu. Masa ni lah tali keledar bermasalah. Hanya kerana tanda kalian berubah, Allah menjadikan sepertiga Al-Quran sejarah ini tanda. Tapi berapa ramai orang berubah? Tanda ni maknanya benda tu akan berulang. Berapa ramai dari kalangan kita tidak sedar, kita dalam hidup kita mengulang watak Imra'atul Aziz. Kita tak berawas-awasan dan berjaga-jaga dengan SMS, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan seumpama dengannya. Adik-adik, bila saya pergi ke Turki, saya belajar satu perkara, di mana orang-orang Osmania, mereka orang yang bersungguh. Walaupun mereka berasal daripada 400 orang perempit di Gunung Ganang, mereka ni penunggang kuda yang boleh memanah dengan tepat. Pernah main bowling sambil berjalan? Susah nak membaling bola sambil bergerak-gerak. Tetapi mereka penunggang kuda boleh memanah dengan tepat. 400 orang penunggang kuda. Tetapi sepertiga dunia Allah berikan kepada mereka dalam tempoh 200 tahun sahaja. Kerana kesungguhan. Mereka tak main-main. Mereka tahu Eropah takkan boleh diislamkan kalau tak masuk ke pintu Granada, Spain ataupun Konstantinopel. Maka kalau Granada sudah tumbang, apa lagi cara yang ada? Konstantinopel je ada. Maka kita mesti buka Konstantinopel. Bersungguhnya para pimpinan Osmania, mereka bawa ibu kota Osmania daripada Bursa pergi ke Edirne. Dan di tengahnya itulah Konstantinopel. Kerana mereka bersungguh, mana boleh Islam nak sampai ke Eropah kalau tak buka dulu pintu-pintu nak menuju ke situ. Dan pintu masuk kepada Eropah sama ada Tariq bin Ziyad punya Gibraltar tu ataupun Konstantinopel. Sebab itu kalian bila saksikan Konstantinopel ini, ia adalah kota yang berada di antara dua benua dan dua lautan. The gate between East and West. Dia berada antara dua lautan. Dan apabila kalian memerhatikan, kota ini secara semula jadinya mempunyai kelebihan. Saya tak nak cerita panjang adik-adik. Yang penting ia mempunyai kelebihan cuaca. 4 musim. Barang siapa mahu tawan Konstantinopel tidak memerhatikan faktor cuaca, maka berlakulah apa yang berlaku kepada Harun al-Rashid dan Yadrin Bayazid. Nak tawan Konstantinopel tapi tak mahu berperang dengan orang musuh yang berada di atas bukit. Kerana Konstantinopel kota 7 anak bukit. Kalian akan tumpas. Anda mahu serang Konstantinopel dengan menyerang daripada darat saja, tak ada armada laut, tak ke mana. Sebab tembok darat bukan mudah untuk ditembusi. Ia adalah kota di mana 20 km persegi, jumlah gereja lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Ya, faham? Artinya apa? Kalau nak tawan Konstantinopel, get ready, seluruh Eropah akan datang kepada kamu. Kalau anda nak sentuh Konstantinopel, Kristian bukan hanya dalam Konstantinopel, seluruh Eropah akan datang kepada kamu. Inilah sejarah yang menyatakan kenapa orang-orang terdahulu buntu membuka Konstantinopel. Kalau kalian pergi dengan lebih dekat, ia mempunyai tembok 5 meter double wall. Saya pergi ke Qal'ah Salahuddin, tembok Renaud di Chatillon, tembok karak itu. Saya pergi ke Qal'ah Salahuddin di Kahira. Bersyukur kerana selain pada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi yang pandai untuk berperang dengan tembok dan menawan tembok. Dan dia juga individu yang pandai mencipta tembok. Salahuddin Ayyubi ni, dia buat tembok di Kahira tu dengan menggunakan batu-batu di piramid. Kita pergi Mesir nak bergambar kat piramid, seronok sangat bergambar di belakang legasi syirik Fir'aun tu.
Bagi Salahuddin, tak ada makna pun binatang ni. Maka diambilnya batu-batu. Sebab tu kamu tengok keramik tu ada kesan-kesan ditoreh, kesan-kesan diambil batu-batu. Sebab Salahuddin menjadikan batu-batu asas sekolah Salahuddin di Kahirah itu sebagai batu-batu asas kepada tembok dia. Dia nak pertahankan Kahirah daripada selepas dibuka. Adik-adik yang saya hormati sekalian, kota ini mempunyai sistem pertahanan the most sophisticated wall in the world. Ia mempunyai, kalau dicampur-campur dengan menara kawalan, ia mempunyai ketebalan 10 meter tebal, 15 meter tebal. Ia bukan sekadar tidak boleh dipanjat, usahakan nak panjat dengan tangga 25 kaki, 40 kaki, bahkan nak sentuh pun belum tentu kerana ada parit. Kamu kena lompat parit dulu. Kamu nak lompat macam mana? Dalam air 10 meter, pernah swimming pool 10 meter. Kamu nak lompat 60 meter jauh, macam mana? Kamu nak melompat seorang-seorang ke? Habis itu kamu nak bawa apa? Senjata tak bawa apa? Macam mana? Dan ini parit sepanjang 12 km. Dan ini tembok darat sepanjang 12 km. Bila kamu berdiri, kiri kanan kamu tembok saja. Buat macam mana? Jadi, katakan kamu berjaya untuk membunuh pemanah di sini untuk tujuan kamu berenang dengan selamat. Kamu pun berenang dengan selamat sambil membawa senjata kamu. Sampailah kamu di checkpoint pertama PLKN. Kamu sampai kat sini, kamu pun kata hurray, 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 kita sudah berjaya menghampiri Konstantinopel. Ketika kamu kata hurray, hurray itu, mereka memanah kamu daripada atas, membaling kamu dengan batu-batu keras, menembak kamu dengan grujeba ataupun Greek fire. Matilah kamu, tidak ada lagi hurray, hurray, hurray. Katakan kamu berjaya menembak pemanah daripada atas. Kamu menembak lebih awal sebelum kamu berenang. Kamu membawa tangga. Macam mana kamu bawa? Tak tahu. Tapi yang penting kamu pegang tangga. Kamu ada tangganya. Kamu nak panjat. Kamu nak panjat. 25 kaki. 25 kaki. Katakan kamu berjaya untuk berada di checkpoint kedua. Hurray, hurray, hurray. Orang tembak kamu dengan grujeba daripada atas. Membanding kamu dengan batu-batu keras. Mati kamu tidak ada lagi. Hurray, hurray, hurray. Katakan kamu berjaya menembak pemanah-pemanah di atas. Kamu mahu lompat ke sini dan kamu bukan Spiderman. Bagaimana kamu mahu melakukannya? Kamu cuba lompat mungkin, tapi kamu akan terperangkap di dalam peribolos dan kalian takkan mampu bolos. Terperangkap. Macam mana nak lepas? Katakan anda ada idea brilliant kononnya. Anda mahu gali lubang menggunakan teknik prison break Michael Scofield. Anda gali lubang. Anda muncul kat Konstantinopel dan tertebuklah padang Konstantinopel dan anda kata, hurray, 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 kita sudah berjaya. Musuh tidak sedar kedatangan kita dari secara underground. Ketika anda kata hurray, 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 mereka sudah nampak kepala anda. Mereka akan simbah anda dengan air tembaga hitam panas menggelegak. Kerana mereka ada baldi setiap 5 meter, kiri kanan depan belakang, yang akan bergetar, bergerak, bergegar. Tandanya ada something di dalamnya. Mereka akan cepat-cepat counter attack dengan terowong alternatif mereka, mahupun tunggu kepada kamu muncul. This is the most impossible vision. Bila kamu buat vision tak mencabar, apa yang akan menyebabkan kamu menjadi somebody? Kalau saya tanya kamu 10 tahun lagi nak jadi apa? Saya nak jadi lecturer. Saya nak jadi imam muda. Saya nak jadi ustaz. Saya nak jadi blogger. Apa tu? Saya ada vision. Tak perlu saya share di sini. Kalau share nanti ramai-ramai pula live. Vision saya tak nak apa-apa, tapi saya memang menampal di meja saya. Lebih kurang 8 rangkap, mengandungi lebih daripada 30 baris perkataan. Saya mahu jadi, saya tak nak sebutlah, tapi di situ ada, saya mahu dapat 10 tahun daripada sekarang, dengan lesen akademik ada PhD dalam bidang sejarah, dengan lesen international certified trainer, profesional dalam pengendalian training semua tu. Ada 3 tokoh yang saya mahu jadi seperti mereka. Saya mahu 3 orang itu berada dalam diri saya. Adalah 3 tokoh itu, saya mahu saya jadi seperti mereka. Dan saya ada gambar kereta Honda Civic saya ada gambar mak saya dalam vision saya. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap sekali saya nak buat apa-apa kerja, saya akan tengok dulu vision itu dan saya akan baca tiap-tiap hari. Dan saya akan edit mana-mana statement yang saya rasa perlu diedit sebab tak jelas. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. Bila kamu ada wawasan yang jelas, nak ambil sarapan pun kamu tak sempat sebab kamu tengah gairah, teruja nak membuat sesuatu. Kadang-kadang kita letak limit, Angry Bird hanya 5 minit, tak sedar 5 jam kita main sebab gairah.
Kegairahan, passionate sangat penting. Terus terang saya kata, hari ini saya bangunkan sebuah syarikat yang tak ada kaitan dengan apa yang saya belajar. Sebab di ketika saya di kampus, saya minat benda lain, saya belajar benda lain. Saya teruskan apa yang saya belajar. Mungkin ada hikmah saya ditempatkan dalam bahasa Arab, dan sekarang saya baru menemui hikmahnya. Tetapi hari ini saya berada di posisi kerjaya, career yang saya sangat minat. Master saya pun dalam bidang itu, business training saya pun dalam bidang itu, dan saya ke mana-mana tempat pun kerana hasil daripada penulisan buku, royalti buku, hasil daripada manfaat yang saya dapat daripada saya menulis tentang benda yang sama. Jadi apa yang penting adalah passionate. Kamu minat apa? Kalau hari ini kamu belajar benda kamu tak minat, lebih baik berterus terang dengan segera. Saya mendoakan kalian tidak seperti saya, di mana kamu menemui bakat potensi diri kamu selepas kamu habis belajar. Malam saya menemui bakat saya, potensi diri saya selepas saya habis belajar. Dan ternyata bakat potensi itu tak ada kaitan dengan apa yang saya belajar. Saya harap kamu tidak berputus asa untuk tetap mencari hikmah, menimbulkan minat kepada apa yang kamu pilih di sini untuk belajar. Dan saya yakin dan percaya kamu sudah memilih bidang pengajar yang memang kamu minat, bukan kerana mak ayah kamu suruh, ataupun kerana mengikut arus para pelajar yang mahu ke sini. Mamat sudah mencuri Mamat ini seorang manusia sudah mencuri banyak motor. Satu hari Mamat mencuri motor yang ke-13. Tiba-tiba kantoi orang kampung. Mamat dikejar oleh orang kampung kerana inilah muka yang mencuri motor. Mamat dikejar dengan parang, dengan papan, dengan paku. Mamat berlari 1000 langkah mau mencari jalan keluar. Dikejar oleh orang kampung yang geram sangat. Banyak motor sudah dicuri. Tiba-tiba Mamat ketika melarikan diri terserempak dengan longkang 5 meter. Di belakangnya orang mengejar dengan papan, parang dan paku. Mamat berfikir, I don't have any choice. Ini nyawa aku dalam bahaya. Mamat boleh lompat? Boleh. Mamat berjaya lompat. Orang-orang kampung tak dapat lompat. Esok pagi Mamat lalu balik parit itu. Longkang itu Mamat lalu balik. Dan dia bertafakur sejana. Ya Ilahi, bagaimana aku mampu melakukan longkang 5 meter yang aku mampu lompat rupanya. Mamat menggaruk kepala, ya Allah, ya Allah. Sejak daripada peristiwa itu Mamat tidak lagi mencuri. Mamat mewakili Erbit lompat jauh. Sila baca buku Robert Cooper. Sila baca buku Robert Cooper, Unleash Your 90% Hidden Potential. Unleash 90% Hidden Potential. Anda hari ini mungkin ada bakat. Saya percaya ada kalangan anda pandai menulis, pandai blogging, pandai untuk bercakap, berpidato, pandai berpantun, bersajak, pandai untuk mencuri dan sebagainya. Alhamdulillah, tak ada insyaAllah. Tetapi percayalah, bakat anda tu hanya 1/10. Kalau anda duduk dalam zon selesa, anda hanya ada satu bakat sahaja. Anda mesti cari masalah. Anda mesti keluar daripada comfort zone. Terima jawatan kuasa bidang tugasan yang kamu tak pernah buat. Dan bersangka baik dengan prinsip 216 surah Al-Baqarah. Benda tu kamu benci, tapi orang amanahkan pada kamu. Benda tu kamu benci, tapi dah tak ada orang kat tempat itu. Benda tu kamu benci sangat, tetapi kamulah satu-satunya orang yang diamanahkan untuk pegang biro itu, keral program itu, kerja itu. Sangka baik dengan Allah. Kerana mesti ada hikmah. Dan ternyata Alhamdulillah, saya tak nak cerita panjang, tetapi saya jadi saya pada hari ini kerana hanya satu kisah kebetulan, di mana saya baru saja nak menganggur. Ada seorang ustaz menelpon saya untuk menjadi facilitator. Satu kerja yang tak pernah saya impikan. Padahal kepala otak saya as a graduation Arabic language, saya kena bersedia untuk sambung belajar, jadi cikgu di JCOF, ambil di PLI dan sebagainya. Mak produk sangka macam tu, mengajarlah dah ambil bahasa Arab. Tetapi hanya kerana ketika nak mengganggu, ada orang telefon, saya tengok kamu ni suka program-program kan, jadi jom jadi facilitator. Saya pun for the first time jadi facilitator. Dan dalam LDK saya tu memang sangat mencabar, dan saya tak suka budak-budak ni. Saya suka mahasiswa yang akan dengar lecture saya. Tapi budak-budak bermasalah ni apa benda pun nak buat.
Tapi ternyata 1 tahun saya bersabar dan saya mencari diri saya. Dan Alhamdulillah, 3 tahun selepas saya berada dengan syarikat lama saya membangunkan syarikat sendiri. Dan Alhamdulillah, saya, isteri dan anak saya bukan nak bangga apa, tapi nak beritahu. Apa bisa bangga dengan beritahu? Saya just nak beritahu anda, saya telah berjaya untuk membawa apa yang saya kaji, apa yang saya baca, apa yang saya sharing kepada hampir 6 buah negara dengan isteri dan anak-anak bersama dengan saya, without any income secara permanent. Maknanya saya tidak terikat dengan government, saya buat bisnes saya sendiri, saya faham dan saya percaya bidang yang saya pilih ini adalah bidang based on saya minat. Once kamu minat sesuatu, kamu adalah Bill Gates yang tersingkir daripada Harvard University selepas 1 semester mereka belajar. Ini Bill Gates. Saksikan. Saksikan ucapan Bill Gates ketika beliau dijemput semula ke Harvard University. Beliau telah disingkir daripada Harvard selepas beliau hanya belajar 1 semester. Selepas 33 tahun beliau telah dijemput oleh Harvard sebab Harvard mahu menganugerahkan ijazah sarjana muda. Apa ucapan beliau? Just introduction, and then the rest of the speech you may search it in YouTube. After a 33-year leave of absence from his alma mater, I am pleased to present to you Dr. William Gates. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Beliau tidur 7 jam seminggu ketika mula-mula beliau membina karier di bidang chip ataupun komputer. Beliau telah dikutuk, dikeji oleh pelajar-pelajar yang popular, GPA tinggi kerana memalukan nama Harvard. 33 tahun selepas itu, dia telah datang sebagai somebody dalam Microsoft. Beliau mengatakan, yang dah mengutuk aku dulu, mereka sekarang bekerja di Microsoft, and I am the CEO of that Microsoft. After 33 years, 30 tahun daripada sekarang, kecemerlangan anda dalam akademik hanyalah a part and parcel. Tetapi selebihnya adalah your character, personality. Di mana kamu nak belajar tidak berputus asa? Di mana kamu nak belajar sabar dan tabah? Rasulullah SAW, Allah didik dia. Yatim piatu, tak ada ayah, tak ada mak, dia belajar berdikari. Nabi belajar memimpin daripada mengembala kambing. Dr. Antonio Shafi'i daripada Indonesia menulis buku. Dia boleh mengeluarkan 5 level kepimpinan yang ada pada mengembala kambing. Bermula daripada pathfinding, mencari padang gembala hijau subur dan bukan padang orang lain, padang kita sendiri. Kemudian directing, controlling, protecting, pathfinding, reflecting. Sebab itu para nabi bermula daripada mengembala kambing. Nabi dididik dengan bisnes. Sebab itu nabi walaupun buta huruf, tak boleh membaca, tapi dia adalah pemimpin dunia. Sebab itu bagi saya, perkara paling penting adalah ilmu pengalaman. Anda belajar apa yang ada di dalam kelas, dan anda mesti belajar juga apa yang di luar daripada kelas. Saya nak tanya anda belajar senyum kat mana? Ada lecturer mengajar kamu 2 jam, introduction to smiling. Tak ada. Anda belajar senyum. Orang tak suruh, tapi anda tahu itu common sense. Tetamu datang daripada jauh, daripada Malaysia, ya, mendarat di Queen Alia Airport. Anda AJK sambutan. Tiba-tiba anda sambut saya dengan air mata. Guru Niga sudah sangat. Saya mesti lemah semangat sebab kamu sambut saya dengan air mata. Maka tanpa perlu disuruh, common sense lah kamu sambut dengan senyuman, kan? Kamu suka orang senyum pada kamu, maka senyumlah dekat orang. Orang takkan undi pilihan raya kampus calon poster muka sedih. Orang undi orang yang calon ni senyum. Anda belajar sabar di mana? Semalam saya program di Iskandaria.
Pengarah program itu berdepan dengan pelbagai kegagalan, hampir 12 percubaan gagal untuk mengadakan bicara buku Al-Fatih di dewan yang dimiliki oleh orang-orang Arab di Mu'tah semalam. Bukan Kairo, silap, Mu'tah. Payah gila. Arab buat macam-macam kerana. Kejap dia kata, okey, kita setuju sediakan 200 kerusi. Tiba-tiba dia sediakan hanya 50 kerusi. Kemudian dia tiba-tiba matikan air di mana para pelajar payah nak berwuduk. Macam-macam konspirasi. Tetapi apa yang saya belajar daripada pengarah program semalam, dia tabah, dia sabar. Saya percaya benda itu dia tak belajar kat tempat lain. Di mana belajar dalam kelas? Saudara-saudari akan belajar bila berkokurikulum, berpersatuan. Sebab itu orang yang belajar berpersatuan, cerita Muhammad Al-Fatih akan jadi dekat dengan dia. Kerana ini cerita bagaimana Muhammad berjaya manage 150,000 tentera bersatu dengan satu wawasan. Bila kita gairah dengan satu wawasan, contoh saya memberikan arahan kepada kamu, 60 saat daripada sekarang, sila bentuk satu menara daripada duit kertas masing-masing. Saya percaya kamu akan bentuk menara itu dengan segera. Masing-masing tak tengok jam pun, yang penting benda itu siap. Dan kamu sudah regardless apapun orang yang ada di sekeliling kamu, mereka mesti kamu akan membawa bekerja bersama-sama. Nak menjayakan menara daripada duit kertas, kamu dah tak tanya Muklatir ke? Muklatir ingat masuk lagi aku. Membusuk kau wangi dah ni. Musenia ke jangan masuk geng aku. Tak ada timbul sentimen. How can 150,000 dipimpin oleh Sultan 21 untuk membina satu bangunan yang bernama Rumeli Histari, Boaz Kesser, yang logik mengatakan ia perlu dibina 10 bulan, tetapi tentera Turki dapat bina dalam 5 bulan. Ini menunjukkan mereka tak pandang senior junior. Mereka tak pandang kau negara bangsa mana, berapa lama kau sudah Muslim. Semuanya bersatu dengan satu wawasan. Sebab itu adik-adik, mari saya kongsikan mukadimah semuanya tadi. Ya Allah, ya Allah. Saya kongsikan dahulu. Ini adalah Rumeli Histari. Saya hanya akan petik 3 cerita yang benar-benar disepakati oleh sejarawan. Yang sejarawan tak sepakat, saya tak nak timbulkan perdebatan akademik di sini. Yang ni kalau kamu tak percaya pun, kamu pergi sini ke Turki. Rumeli Histari mengambil masa 5 bulan sahaja untuk disiapkan. Kalau kalian mencari-cari tanda-tanda orang yang serius dalam kerja, dah belajar serius bekerja ni, kamu bukan belajar dalam buat assignment je. Kamu lebih belajar ketika nak run program. Karenah orang, macam mana kamu manage. Orang sangka buruk pada kamu, macam mana kamu punya respon. Tiba-tiba nak buat program, datang takdir Tuhan, air tak ada, tiba-tiba kerusi tak cukup. How you respond for that challenge? Saya pegang pada prinsip 216. Di mana anda tak boleh ubah apa yang Tuhan takdirkan pada anda. Sebagaimana Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf mampu mengubah cara dia respon kepada apa yang Tuhan takdirkan pada dia. You can't change apa yang dinamakan takdir Tuhan kepada kamu. Tetapi kamu mampu mengubah cara kamu respon kepada takdir Tuhan. Ada orang tersepak batu. Apa perkataan keluar kat mulut dia? Kamu tak boleh rancang perkataan keluar kat mulut, sebab tu karakter kamu. Pom, jalan tersepak batu. Nak cakap apa? Tak ada. Apa yang terrespon daripada mulut kamu? Kamu tengok laukana bainana. Air tumpah, air dibuat-buat tumpah. Bagaimana respon orang yang makan di situ? This will reveal your true character. Because karakter kamu tak boleh buat-buat. Dia sudah terbentuk lama dan terbiasa dah. Apa yang terzahir pada mulut, itu menggambarkan apa dalam hati. Sebab itu surah Yusuf 71% dialog. Kerana perkataan di mulut reveal the true character within your heart. Sebab perkataan itu boleh jadi kamu tuturkan juga. Ia berulang, berulang dan berulang. Sebab itu adik-adik, ada orang tersepak batu, Allahu Akbar. Dia bertakbir kepada Tuhan. Ada orang tersepak batu. Saya nak sebut dah, tapi dia mencarut. Bapak kau. How you respond? Saya percaya kamu menghadapi pelbagai cabaran di bumi Jordan. Mungkin clash dengan si dia semalam. Na'udzubillah.
Macam mana kamu respon? Ini bagi saya maksud tarbiyah. Ada orang respon dengan positif, ada orang respon dengan negatif. Bagaimana anda respon? Bila orang mengkritik Mehmet, orang kata, bro, mu nak bina natan ini, bahasa kasar, NATE, ia bukan sebarangan kata. Dia memerlukan terlalu banyak perkataan dan makin banyak dosa pula akan dibuat. That's why dengan menggunakan perkataan bahasa Kelantan, dia boleh saving dosa kita daripada terlalu banyak. Kepala pengat contohnya kan. Kepala pengat. Bila dah marah sangat, kata-kata tu akan keluar. Dan itulah cara kita respon. Ada orang respon dengan kata-kataan kesat macam tu. Traffic jam, flight delay. Anda bukan boleh kawal apa benda ni. Ini Stephen Covey kata hukum 90-10. Stephen Covey dengan dia punya paradigm sendirilah. 90% dalam hidup kita ni adalah sebenarnya hasil daripada respon kita kepada 10% takdir Tuhan. Anda tengah minum dengan anak kesayangan anda 2 tahun. Pada pukul 7 pagi anda nak pergi bekerja. Tengah baca paper, anak tumpahkan kopi pekat hitam di baju putih anda. Bagaimana anda respon? Dalam masa 15 saat akan menentukan seluruh hidup anda. Anda marah pada budak tu. Puang ajar budak ni apa perangai ni? Bang! Budak tu menangis. Bila menangis, dia tak dapat nak habiskan sarapan. Bila dia lambat habiskan sarapan, dia habiskan dulu tangisan. Kemudian baru dia habiskan sarapan. Bas sekolah tak tunggu dia. Bas sekolah akan tinggalkan dia. Bila bas sekolah tinggalkan dia, timbul persoalan siapa nak dihantarnya sebentar lagi budak ni. Dengan mak-maknya sendiri, si suami ni pun marah. Apa letak budak ni tepi meja dekat dengan kopi? Baik letak budak ni dah ada kopi. Marah. Isteri yang tengah memasak dengan penuh ikhlas di dapur juga telah dimarahi. Maka isteri pun bengang, apa hal abang ni babitkan saya pula? Abang punya masalah lah. Jadi si suami pun dengan mood marahnya naik ke bilik menukar baju. Dengan mood marah, dia telah menukar baju dan turun semula. Anak baru nak habiskan sarapan. Isteri dah tinggalkan rumah sebab bengang dengan suami kan. Isteri pun pergilah ke pejabat. Maka suamilah yang kena hantar anak. Maka dia hantarnya anak dengan segera sebab sudah lambat ke pejabat. Dan dibawanya kereta 160 km sejam kerana sudah lambat nak kena ke sekolah dulu. Bila sampai di sekolah adik-adik, anak keluar daripada pintu kereta tanpa mengucuk pun tangan si ayah. Sebab anak pun marah sebab dimarahi. Kemudian ayah pun membawa kereta selaju mungkin. Tiba-tiba datang polis saman si lelaki ayah tadi kerana bawa 160. Dapat saman RM300 Malaysia dan tazkirah 15 minit. Lagi lambat kena bayar duit pula dah. Maka sampailah di ofis dengan selamatnya. Jam sudah lambat, dimarahi oleh majikan. Dan dia baru teringat, ya Allah, ketika tukar baju tadi terlupa nak ambil beg pejabat. Maka hari itu sangat malam. Hanya kerana 15 saat sahaja dia respon pada anak kecil itu. Kesannya berangkai. Apa kata kamu respon dengan cara yang baik, dengan prinsip 216? Tak semua benda itu keburukan walaupun kamu nampak buruk. Asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum. Air tumpah. Tarik nafas dalam-dalam. Al-kazimin al-ghais wal-afina 'anil nas. Sabar, tahan marah. Maafkanlah anak. Nabi Yusuf bukan setakat menahan marah. Dia memaafkan Zulaikha. Dia memaafkan semua orang. Dia memaafkan adik-beradik. Akhlaknya menyebabkan seluruh watak-watak yang berkonspirasi padanya telah insaf dengan sendirinya. Ini hebatnya karakter. Maka anak itu bila tak menangis, ayah hanya menegur. Lain kali jangan buat macam ni lagi ya. Just simple word. Tak apa, lain kali jangan buat macam ni. Anak Abi kan hebat. Anak tu tidak dipukul dan tidak dikeluarkan kata-kata kesat. Pastinya dia tidak menangis. Bila dia tidak menangis, pastinya dia boleh habiskan sarapan. Bila sarapan boleh dihabiskan, bas tak perlu tinggalkan dia. Bila bas sudah tidak meninggalkan dia, tak perlulah ayah bertergesa-gesa nak ke pejabat dan hantar anak dulu. Dan bila naik ke bilik dalam keadaan tenang, adakah dia akan terlupa kepada pejabatnya? Dia takkan terlupa. Dan dengan isteri pun tidak ada apa-apa masalah. Semuanya adalah berdasarkan cara anda respon. Maka
Sangka baiklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Al-Fatih, dia di rotan. Siapa suka kena rotan? 8 tahun. Sejarawan mengatakan dia ni anak ketiga. Anak pertama Sultan Murad, yang kedua namanya Ahmad Chalabi, anak kedua namanya Alauddin, anak ketiga baru Sultan Murad. Kaji sendirilah kenapa kerajaan Osmania, sultan-sultan mereka berpoligami dan berkahwin ramai. Jangan pandang dari kaca sudut mata yang ada kepentingan, tetapi dilihat dari kaca sudut mata merong mahawangsa. Perkahwinan antara China dengan Rom. Kenapa? Ada tujuan politik di situ. Ada tujuan politik di situ. Makanya tidak pelik Sultan Murad mempunyai ramai anak dan ramai isteri. Dan Sultan Murad ini mempunyai anak daripada Sulbi Ummahatun, ibunya. Maka lahirlah Muhammad. Dia anak ketiga. Bila anak ketiga, dia tidak dijangka langsung untuk jadi sultan. Jauh sekali daripada menawan Konstantinopel. Sebab itu, dia daripada 8 tahun, dia memang nakal. Sampai tok guru datang seperti Mullah Ilyas Effendi, datang kepadanya, baca Quran, baca Quran. Pahlawan-pahlawan Islam dahulu, aku kaji, tidak ada seorang pun kecuali mereka hafizul Quran. Tidak ada seorang pun pahlawan Islam kecuali mereka hafizul Quran. Kerana Quran di dada itu mereka menjadi hebat. Jadi aku nak membaca Quran. Seperti biasa, Mehmet membuat karakternya dia menjadi lidahnya. Siapa dia? Mari mana? Allah, kawan ni anak raja. Muhammad terbiasa dengan tradisi kemanjaan haram di Adirna Sarai. Tiba-tiba Sultan Murad lihat daripada kejauhan laporan buku kecemerlangan akademik menyatakan kepadanya bahawasanya anaknya ini mendapat banyak tanda merah kepada aspek karakter tidak hormat tok guru. You see adik-adik, bagaimana education dalam Islam mesti bermula daripada adab. Jangan install apa-apa knowledge selagi adab tidak belum selesai. Berapa ramai kita semata-mata nak jayakan program, kadang-kadang LCD kita lapik dengan buku. Berapa banyak lecture hall, anak murid lebih tinggi daripada tok guru. Is this Islamic tradition in education? No. Tok guru duduk kat atas, anak murid duduk di bawah. Ini tradisi talafi. Saya baru dapat tengok video macam mana Syekh Said Ramadan terbunuh tadi. Allah, memang bom depan mata, darah hati hingga. Berapa ramai orang tengok video-video mengenai kekejaman Bashar Assad, tapi tak rasa apa-apa, dah tak bertindak apa-apa. Do something adik-adik. Jadi, apa yang saya mahu katakan, sistem pendidikan Osmania, dia mementingkan adab. Dan bila budak ni tak hormat tok guru, maka Sultan Murad tidak boleh berkompromi. Dia telah memerintahkan supaya mendapatkan Syekh Mullah Qurani, Mullah Gorani daripada Al-Azharus Syarif di Mesir untuk didatangkan ke Adirna dengan Air Asia. Mendarat di Adirna. Dan wahai tuan guru, ini rotan. Saya mahu anda gunakan rotan ini sekiranya perlu jika anak anda saya bersikap biadab lagi kepada anda. Maka Mullah Qurani pun datang kepada Mehmet. Wahai Mehmet, aku diutus oleh ayah kamu untuk mengajar kamu Al-Quran. Sila duduk. Mehmet seperti biasa. Mu siapa? Main mana? Dah tua menah. Mullah Qurani hanya senyum saja. Respon. Macam mana cara respon? Menggelak kat aku kan? Kenapa kau beri ni? Mehmet telah dirotan. Dan sejak daripada peristiwa dirotan ini, siapa tahu beliau nampak ada satu sebab besar beliau dirotan. Ada satu misi besar yang digalas kepada beliau. Rotan siapa suka? Tapi prinsip 216 mengajar anda untuk bersangka baik pada Tuhan. Rupa-rupanya kalau dia tidak dirotan, boleh jadi dia tidak akan mengubah tabiat karakternya untuk fokus kepada satu misi besar, iaitu menggalang ganti tugas ayahnya Sultan Murad yang gagal pada 1422. Menggalang ganti 12 percubaan yang menemui kebuntuan itu hanya menawan Konstantinopel. Dan saya percaya kalau Mehmet tidak dirotan,
Kalau dia berjaya tawan Konstantinopel pun, boleh jadi dia akan tawan Konstantinopel itu selepas berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kerana untuk makluman anda, di pertengahan jalan Muhammad sudah berputus asa. Kerana tragedi tentera laut pada 20 April 1453, baca sendiri. Saya akan tunjuk video. 20 April, dia give up gila. Kerana ini satu berita kurang baik kepada dirinya. Kalaulah ulama tidak ada di belakang tabirnya, Mehmet boleh jadi berundur. Boleh jadi memikirkan strategi yang biasa sahaja, yang akan mengakibatkan dia mengambil lebih banyak masa untuk berada di Konstantinopel. Tetapi kerana ada tok guru lah yang dia hormat, dia diajar dengan rotan untuk beradab dengan tok guru, maka adalah tok guru yang bernama Syekh Syamsuddin di belakang tabir beliau. Takkan budak ni ada gambar kecuali ada tok guru di sebelah. Rapat sungguh BFF dia. Muhammad berkawan dengan budak-budak, dengan orang-orang tua. Ini cara untuk matang dengan cepat. Membesar di Manisa dengan orang-orang tua. This is how the experience transfer. Experience is not what happened to you. Catat dalam diary. Tarikh kejadian bila saya dilanggar oleh terangko. Kamu tahu terangko? Yang dipanggil apa? Pas menuju ke Jamiah. Coaster. Di Mesir terangko terbalik biasa. Sebab highway ada bumper, tak ada signboard. Oh gila. Bumper pula 3, tak ada signboard. Bawa laju-laju malam-malam tu tak nampak apa dan terangko terbalik. Dalam tu ada 12 penumpang, ada 20 penumpang. Bayangkan terangko terbalik, para penumpang telah terbalik, mereka keluar beramai-ramai daripada terangko dan mereka betulkan balik terangko dan naik pada. Ini adalah keadaan rutin di Mesir. Keadaan rutin di Mesir. Saya bukan menipu anda sebab pengalaman saya sendiri melihat terangko terbalik dan mereka bekerja sama. It is how you respond. Baik adik-adik semua, kembali kepada mukadimah cerita Muhammad Al-Fatih. Orang kritik Al-Fatih, kenapa bina Rumeli Hisari? Sebab, Datuk kamu dah bina dulu. Cukuplah guna dia punya tembok ini untuk letak kapal kamu sebelum menuju Konstantinopel 8 km daripada Anadolu Hisari. For what? Bazirkan duit, bentang bajet, lepas tu guna bajet tu untuk bina menara. Membazir. Tetapi Mehmet mengatakan kepada Halil Pasha yang mengkritiknya. Halil Pasha bukan Hilal Pasha. Skandaria, adik-adik Mesir, mereka kreatif dalam present Al-Fatih. Mereka buat lakonan. Mereka memanggil Halil Pasha dengan Hilal Pasha. Kuat sangat baca buku sahabat saya Hilal Ashraf. Jadinya adik-adik, Halil Pasha ini mengkritik Mehmet. Kamu tu muda lagi. Gunalah usia muda ni untuk berjalan-jalan di Jordan ni. Tak payahlah duduk sibuk-sibuk bersatuan. Kan banyak tempat-tempat menarik, perempuan-perempuan pun cantik di sini. Enjoy your life. Tak payah sibuk Konstantinopel, mati. Kita orang dulu dah pergi dah. Aku pergi dengan ayah kau. Kita orang kepung 22 hari pada 1422 Masihi. 10 tahun lebih belum kau lahir lagi. Kita orang kepung habis, memang bela bila. Tak tahu macam mana. Jadi aku nak beritahu kamu, kami dia dah ada pengalaman pahit manis perjuangan, asam, garam, gula, dah kan aku diabetes pun. Tahu ni. Tak payahlah. Kalau kau nak tahu pun jangan duk buat projek membazir tu. Kamu dah ada orang tolong Hisari. Mehmet menjawab dengan tegas. Orang tua sudah reput punggungnya. Ya bes Istanbulan ala Kayyim atau Istanbulan Beni. This is Mehmet. Ini Maman. Aku bukan Beyazid, aku bukan Murad, aku bukan Orhan, aku bukan Osman. Ini Mehmet. Apa yang aku buat adalah apa yang kamu takkan sangka. Ini baru Rumeli, Boaz Kesan. Bukan Boasi, Boaz Kesan. Bahasa Turki, bahasa Melayu artinya pemotong selat. Pemotong leher Konstantinopel. Kenapa pemotong leher? Kerana inilah leher yang memberikan nyawa pada Konstantinopel bila diserang. Seluruh Kristian Eropah akan membantu Konstantinopel bila diserang melalui shortest distance, Selat Bosporus, yang menghubungkan benua Asia dan Eropah. Maka Mehmet mengatakan, dulu Datuk aku dah bina,
Tapi ini Mehmet, aku mahu menguasai Bosphorus 100%. Tiba-tiba Muhammad dikritik pula dan diugut oleh Maharaja Konstantinopel. Budak muda, kamu beda ni di kawasan kita orang. Ini kawasan Eropah. Minta izin dulu dengan kita orang. Mehmet kata begini, apa dalam Konstantinopel itu milik Konstantinopel. Apa di luar daripada tembok kalian, jangan kau klaim milik korang. Kalau utusan macam ni lagi datang pada aku, kau kirim, dia akan pulang tanpa kepala. Rumeli Hisari berjaya mencetuskan perpecahan dalam Konstantinopel. Selesai ia dibina dalam masa 5 bulan. Kerana Maharaja Konstantinopel terkejut menyaksikan kesungguhan Mehmet menyempurnakan binaan ini, sehingga dia bekerja bersama-sama dengan tenteranya, sehingga projek 10 bulan menjadi 5 bulan. Kerana kesungguhan yang ditunjukkan oleh sang pemimpin, proaktif, be part of the solution. Kalau organisasi ada masalah, jangan kritik saja, tanya dulu apa kamu sumbang untuk selesaikan masalah tu. Maka Mehmet bertindak dulu, membantu tenteranya membina Rumeli Hisari. Maka adik-adik, Maharaja Konstantinopel terpinga-pinga, bimbang. Nampaknya Mehmet ini benar-benar serius. Dia mendapatkan bantuan daripada Crusaders. Bila once dia ambil bantuan daripada Crusaders, rakyat sudah tidak support beliau kerana dia mengundang trauma penduduk Konstantinopel dahulu. Ini adalah buku nota Muhammad Al-Fatih ketika kecil. Ditemui pada zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ia tidak merujuk kepada mana-mana umur, tetapi pada waktu ini dia dikatakan Syekh Zadeh ini artinya dia seorang remaja. Shalabi, dia sangat remaja. Dan para profesor di Topkapi mengatakan ia sebenarnya reveal dia punya imajinasi. Dan ia juga mendedahkan siapa di belakang Mehmet yang duduk train dia, yang duduk brainwash dia. Kalau saya guna istilah tu lah. Yang memberikan dia fikrah perjuangan, yang memberikan dia pasak keimanan. Dia mempunyai mentor-mentor yang menyebabkan dia tidak begitu takut untuk melukis logo kerajaan Byzantine. 2 burung helang kiri dan kanan, west and east. Ini juga adalah burung kecintaan beliau bersama dengan kuda. Mana-mana putera raja akan ada 2 jenis haiwan. Kerana burung helang, cara dia melihat sesuatu berbeza. Sebab itu adik-adik beliau juga melukis wajah Tok Gurunya officer dalam Edirne Sarai. Beliau juga menulis bahasa Greko-Roma. Beliau belajar bahasa Greek kerana pendakwah mesti menguasai bahasa non-Muslim dahulu. Tawan dulu hati mereka, barulah mereka nak dengar apa kita kata. Ini bahasa Greko-Roma, bahasa Greek yang telah Muhammad belajar untuk berbahasa. Dan ini pula adalah tanda tangan Togra yang telah digunakan ketika beliau masih kecil, kekal sampai umurnya 49 tahun. Togra. Dan terlalu banyak lagi belik-belik muka surat ini yang menunjukkan kesungguhan beliau kepada Konstantinopel. Dan beliau menjadi sultan pada umur 12 tahun, menggantikan memangku ayahnya. Muhammad Al-Fatih menjadi sultan kali pertama pada umur 12 tahun. Beliau tidak mengambil UPSR. Ayahnya sudah pernah berperang membuka Balkan, membuka Bosnia. Maka beliau mahu berehat dan menyerahkan mandat pemerintahan kepada seorang ayah, kepada seorang anaknya. Maka Mehmet mentadbir dengan rekod yang kurang baik. Antaranya disebut di sejarawan, dia terlalu lantang menyebut Konstantinopel. Kerana siapa di belakang tabir beliau kalau bukan Syekh Syamsuddin yang duk motivate dia. You can do it, you can do it, you can do it, you just do it. Maka budak ini akibat terlalu lantang sampai Halil Pasha baling kasut kat dia. Kau siapa nak tahu Konstantinopel? Kami, kita orang tentera yang di seri ni tak kenal pun kau siapa. Kok ia pun engage lah dulu dengan kita orang. Tetapi Mehmet telah digulingkan. Sultan Murad adalah sultan yang paling banyak meletakkan jawatan, hampir 3 kali. Ini proses training kepada Muhammad anaknya. Sebab itu ramai orang gagal berjaya. Tidak ada orang berjaya tidak bermula daripada kegagalan. Muhammad mempunyai rekod kurang baik. Beliau di rotan pada umur 8 tahun kerana panas barat. Beliau begitu perfeksionis dan perfeksionisnya telah terhukum pada umur 8-12 tahun. Apa yang saya nak katakan, tidak ada keajaban kepada Muhammad Al-Fatih. Yang ada hanyalah proses pendidikan secara PIES. Soal kesihatan tubuh badan beliau usah bicara. Kecuali kalian pergi kaji sendiri bagaimana sistem pemakanan yang disediakan oleh Edirne Sarai. Mereka ni, sultan-sultan ni, mereka memang dijaga pemakanan. Sebab tu tubuh badan Osman punya keturunan ni handsome-handsome. Saya tunjuk gambar ayah-ayah kepada Muhammad Al-Fatih.
Kalau kamu perhatikan, kesemua mereka tampan dan handsome. Muhammad Sultan yang ketujuh. Kerana aspek pemakanan dijaga dengan sangat ketat sehingga ramai utusan yang datang menghadap Muhammad Al-Fatih. Tengok sahaja batang tubuh, sudah timbul karisma dan kekaguman. Wow. Bagaimana dia menguruskan janggutnya. Bulu hidung tidak terkeluar. Bagaimana orang yang jarang tidur malam, pada matanya nampak ciri-ciri orang yang kuat membaca. Ini pengakuan sejarawan utusan yang datang. Dan badan tubuhnya sasa dengan baik. Benda ni tak boleh kita nafikan. Benda kecil tapi besar, fizikal. Intellectual, bagaimana beliau dididik dengan mentor-mentor yang terbaik di Manisa. Muhammad, kamu mesti menawan Konstantinopel dengan kekuatan ilmu astronomi. Kalau mampu kita kenal pasti bila gerhana bulan akan berlaku, seranglah ketika gerhana bulan berlaku. Maka gerhana bulan disahkan oleh NASA berlaku pada 22 Mei 1453. Kepercayaan ortodoks, gerhana bulan, eklips, satu benda besar, bermasalah besar kepada Konstantinopel. Muhammad belajar geografi. Muhammad belajar bahasa sampai ke 6 bahasa. Belajar menguasai sains ketenteraan. Belajar menguasai kejuruteraan persenjataan. Dan Muhammad juga diajar dengan emosi. Belajar hormat orang tua. Ini ilmu pengalaman, tak ada di Manisa. Dia belajar jadi sultan sendiri, jadi gubernur Manisa. You must learn how to lead and lead to learn. Learn to lead and lead to learn. Benda tu baca sendiri. Because leader is reader. Maka sebab itu Muhammad juga ada totok guru yang akan memantau spiritualnya. Adik-adik yang saya hormati sekalian, izinkan saya masuk kepada fakta kedua dan yang kedua. Yang ini second last. Apabila kalian mengkaji satu lagi perkara yang menarik mengenai Konstantinopel dibuka. Pertama adalah Rumeli Histari yang berjaya disiapkan pada September 1452. Kepungan di Konstantinopel dibuat pada April 1453. You just imagine ya. Kerja itu siap sebelum deadline. Kerja itu siap dengan sangat cepat. Ini ciri apa kalau bukan ciri-ciri orang profesional dalam kerja? Benda tu patut siap 10 bulan, siap dalam 5 bulan. Siap pula 6 bulan, 5 bulan sebelum tarikh pengembangan. Very well prepared. Kemudian, selepas Muhammad percaya, kalau dia datang Konstantinopel, musuh dah tak dapat nak mengganggu dia. Sekutu-sekutu Konstantinopel tak dapat ganggu dia sebab dia dah sekat Rumeli Histari. Dia dah sekat Bosporus. Maka tak ada maknanya mengepung Konstantinopel kalau tak ada teknologi untuk meruntuhkan pintu yang paling kebal. Ini abad ke-15. Orang 1970-an tak boleh percaya ada telefon, tak ada wire. Hari ini, kalau kamu di Malaysia guna telefon dengan wire, orang boleh kata gila. Dulu orang kata gila kalau kamu kata telefon tak ada wire boleh dibuat. Abad ke-15, orang tak boleh percaya ada meriam, senjata lebih besar daripada Falconik kecil. Falconik ni zaman Sultan Murad. Tetapi saudara-saudari, inilah yang Mehmet bangunkan. Satu senjata yang tidak mampu dibaca oleh manusia pada waktu itu. Pada kamu, senjata ini hanyalah satu sejarah. Tetapi pada saya, kalau hidup pada waktu ini, ia adalah masa depan. Muhammad membawa teknologi masa depan. Dia percaya dan dia tidak poyo dalam kepercayaan. Orang yang poyo, dia percaya tapi dia tak bertindak apa-apa. Anda ada iman dalam hati dan anda ada Islam untuk dibuktikan. Kalau hanya ada iman dalam hati, itu munafik. Tidak dibuktikan dengan salat, tidak dibuktikan dengan jihad. Berapa ramai orang munafik seperti ini pada zaman Nabi SAW. Once you believe, you need to act. Anda mesti tunjukkan anda memang benar-benar beriman. Maka Muhammad percaya Konstantinopel itu akan berlaku dan dia membuktikan dengan kerja-kerja yang profesional bagaimana untuk melihat apa yang dia percaya itu berlaku. Dan akhirnya dibangunkan senjata yang mempunyai kekuatan luar jangka. Ia mempunyai 6 biji basilika.
dibina dalam hanya 5 bulan lebih, dan berat satu meriam mencecah keberatan 1.6 pound. Bongkah piramid Giza 2.6 pound. Dibawa 800 km daripada Aswan oleh hamba-hamba Abdi Ramsis II dengan teknologi tersendiri pada zaman itulah. Ini beratnya 1.6 pound. Tetapi Muhammad berjaya menghasilkan teknologi yang boleh memuntahkan peluru berat-berat gila. Satu peluru 5 kali ganda berat anda. Sekali kena tembok menghasilkan lubang sedalam 2 meter. Sekali tembak bunyi saja sudah menang. Nak menembak bunyi saja dah menang. Bunyi boleh didengar 20 km. Bayangkan bunyi 20 km. Boleh kamu bunyikan pada saya gambaran bunyi itu? 1, 2, mula. Sama-sama kita tolong tunjukkan bunyi bom 20 km. Boleh dengar? 1, 2, mula. Tengok, kamu tak biasa kan menjerit. Orang yang tak biasa menjerit, dia malu nak membunyikan bom. Ini perkara penting saya nak sampaikan. Apabila kita tidak biasa, kita tak akan berani untuk menjerit. Apa poin saya sebenarnya? Poin saya begini. Anda nampak seperti ini suatu kehebatan. Bagaimana 6 biji meriam gergasi dengan berat satunya adalah 1.6 pound boleh dibawa oleh 60 ekor kerbau pada jarak Edirne, Konstantinopel 252 km dalam hanya 6 minggu. Without highway. Bukit buka. Jalan, naik bas daripada Istanbul pergi ke Edirne. Tengok sendiri. Apa laluan geografi yang menanti kamu. Dan jangan lupa tu jalan raya. Bagaimana 6 minggu, 6 biji meriam gergasi sampai ke Konstantinopel. Bagaimana binaan 10 bulan siap dalam 5 bulan. Bagaimana 70 kapal dipindah dalam satu malam melalui Bukit Galata 5 km. How they can do this? There is no magic. It is only habit. Ini yang saya nak kata tadi. Bila kita tak biasa menjerit, kita tak biasa pun nak buat. Orang-orang ini tidak ada keajaiban pun. Yang penting mereka terbiasa dengan membawa objek-objek berat. Mereka terbiasa dengan dunia militeri yang memaksa mereka untuk menafikan apa-apa yang mustahil. Mereka dalam tentera, mereka tidak dibenarkan memberikan alasan. Mereka akan diberikan mu'aqabah kalau mereka melakukan kesilapan. There is no excuse. If you don't believe me, you may read book yang bertajuk Why We Want You to Be Rich. Robert Kiyosaki dan Donald Trump. Mereka berdua berbeza dari sudut kekayaan dan kehebatan. Tetapi keduanya mempunyai persamaan. Mereka berasal pernah duduk dalam dunia militeri. Bukan military school, military camp. Dalam camping militeri, Muhammad pun duduk dalam militeri dulu. Mereka diajar untuk tidak mudah memberikan alasan. Mau bagi alasan pun kena lah. Jangan mudah membangau. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Bangau menyalahkan, ikan tak timbul. Ikan salahkan, rumput panjang. Rumput salahkan, kerbau tak makan. Kerbau salahkan, perut sakit salahkan, nasi mentah salahkan, kayu api basah salahkan, hujan timpul salahkan, katak panggil salahkan, ular salahkan. Ular berhenti menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Ular proaktif. Blame yourself, don't blame others. 4 fingers tunjuk kepada kamu. Ini ciri orang proaktif. Dia berhenti menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Sebab itu, saudara-saudari, mereka menerima arahan-arahan hebat daripada Sultan dan mereka tidak memberikan alasan. Saya boleh menangis kalau anda menyaksikan dengan detail peristiwa proses pemindahan kapal. Tentera laut dalam mood yang begitu lemah. Mereka baru ditimpa kekalahan dalam peristiwa 20 April. Kawan-kawan mereka meninggal dunia depan mata dibom oleh kapal-kapal Genoa. Kapal-kapal bukan saja musnah, tetapi sahabat-sahabat mereka kehilangan nyawa. Tiba-tiba dalam keadaan penat letih 2 minggu mengepung dan memutuskan rantai Golden Horn, dapat arahan Sultan pindahkan kapal melalui Bukit Galata. Siapa boleh pergi ke atas dalam keadaan mood seperti ini, penat macam ni? Tetapi mereka sudah terbiasa untuk melatih diri. Jangan beri alasan. Ini habit. Bila kita mudah mulut ni mengucap sesuatu yang kurang elok, maka mudahlah kita nak mengucap benda yang tak elok. Tersepak batu dan sebagainya. Sepak batu Justin Bieber. Tidak ada aja. Cuba tengok video ni.